Salam hormat, Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 29 September bersama saya Vanessa Mering. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi menyarankan golongan pekebun kecil lada supaya bergiat aktif dalam produk hiliran bagi mempertingkat keuntungan masing-masing. Timbalan Menterinya Willy Mongin berkata, meskipun pekebun lada menghasilkan produk premium sehingga mencecah RM15 ke RM40 sekilogram di pasaran, namun pekebun hanya mendapat sekitar suku daripada hasil tersebut. Bayangkan kalau kita pergi ke supermarket, harga sebotol lada masih RM7-6. Itu baru 250 gram. Jadi kita galakkan untuk pekebun-kebun kecil kita mempunyai harga yang baik. Mereka ini hendaklah terlibat sama dengan proses penambah nilai ataupun value added kepada pengeluaran produk hiliran. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis penyampaian bantuan insentif pekebun lada kepada 12 penerima dan lawatan kerja rasmi ke Lembaga Lada Malaysia, Kuching. Willy turut mendedahkan tahun ini mengalami penyusutan pengeluaran berbanding tahun lepas berikutan penularan COVID-19. Setakat ini, negara hanya mampu menghasilkan sekitar 30,000 tan metrik lada berbanding 35,000 tan metrik tahun lepas. Rancangan pembinaan baharu beberapa buah blok yang telah uzur di Hospital Simunjan telah dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Agodagang memberitahu blok-blok yang uzur terbabit melibatkan wad obstetrik dan ginekologi, wad kanak-kanak dan wad umum. Jelas Dato' Aaron, kos pembinaan baharu blok berkenaan belum dimuktamadkan setakat ini. Beliau semasa lawatan kerja ke hospital berkenaan di Simunjan berkata, tinjauan ini bagi melihat sendiri permasalahan hospital itu. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron memaklumkan projek pembinaan klinik kesihatan Simpang Simunjan bernilai RM26 juta akan dibina tahun depan. Klinik yang dijangka siap dalam tempoh 2 tahun itu akan dibina di tapak berdekatan Simpang Simunjan, Jalan Serian Sri Aman. Beliau semasa lawatan ke klinik kesihatan Balai Ringin memberitahu klinik tersebut memerlukan lebih fasiliti kesihatan bagi menampung keperluan pesakit yang menjangkau sehingga 150 orang sehari. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan berharap klinik berkenaan akan dinaik taraf dan dipindah ke lokasi baharu untuk keselesaan dan keselamatan semua pihak. Manakala dalam lawatan berasingan, Dato' Aaron berkesempatan menyampaikan sumbangan berupa keperluan asas kepada seorang pesakit rabies di Kampung Bayoserian. Mangsa rabies pada tahun 2017 yang terselamat, Muhammad Alfonda Michael Supriyanto, 10 tahun, kini masih mengalami komplikasi neurologi yang teruk akibat jangkitan rabies. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membuat beberapa penambahbaikan tata cara perjalanan bagi rakyat Malaysia termasuk rakyat Sarawak serta warga asing yang tiba dari Labuan dan Sabah ke Sarawak susulan peningkatan kes COVID-19 dari negeri berkenaan. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, bagi rakyat Sarawak atau pemegang pas pemastautin tetap Sarawak atau pemegang pas visa Sarawak, mereka perlu memohon kebenaran masuk ke Sarawak dengan mengisi secara dalam talian borang enter Sarawak sebelum masuk ke negeri ini. Mereka juga akan dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO selama 14 hari dan diberi gelang tangan atau wristband. Ujian swab RT-PCR akan diambil semasa ketibaan di lapangan terbang atau pada hari kedua dan hari ke-10. Kos ini akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Bagi mereka yang telah membuat ujian RT-PCR 3 hari sebelum masuk ke Sarawak dan keputusan negatif, ujian swab RT-PCR akan diambil pada hari ke-10 saja. Kos ini juga ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri memaklumkan bagi prosedur transit lapangan terbang sebelum meneruskan perjalanan, mereka tidak dibenarkan keluar dari balai pelepasan tertakluk kepada arahan kuarantin HSO yang dikeluarkan di first point of entry dan dipasang gelang tangan.
Sekiranya destinasi terakhir mereka adalah di kawasan pedalaman dan jauh dari klinik kesihatan yang menyediakan kemudahan untuk mengambil sampel COVID-19, mereka akan dikuarantin di hotel atau pusat kuarantin yang ditetapkan. Bagi rakyat Malaysia dari Semenanjung, Sabah, Labuan dan warga asing yang ingin memasuki Sarawak melalui Sabah atau Labuan, mereka juga perlu memohon kebenaran secara dalam talian dengan melampirkan keputusan ujian COVID-19 yang sah 3 hari sebelum mereka diluluskan untuk masuk ke Sarawak. Mereka juga akan diberi pas masuk yang dihadkan selama 5 hari sahaja dan harus melampirkan tiket penerbangan perjalanan pulang. Mereka yang tidak melampirkan keputusan ujian RT-PCR COVID-19 yang sah dalam 3 hari sebelum kemasukan tidak akan diberi kelulusan masuk ke Sarawak. Kemasukan untuk tugasan rasmi dan perkhidmatan penting akan dipertimbangkan tertaluk kepada kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Sementara itu, bagi warga negara Malaysia yang kerap berulang-alik dari Sabah atau Labuan ke Sarawak melalui sempadan darat, Laut Sabah dan Sarawak, termasuk perkhidmatan penting, mereka dikehendaki memohon pas khas daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang dan Miri. Mereka juga dikehendaki untuk diambil sampel COVID-19 setiap 14 hari dan jika gagal melakukannya, pas khas tersebut tidak akan diperbaharui. Dato' Ahmad Douglas dalam sidang media yang sama menambah bagi semua warga negara dan warga asing yang memasuki Sarawak, pengisytiharan dalam borang deklarasi kesihatan atau EHDF perlu dibuat sekiranya telah berada di Sabah atau Labuan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Individu yang membuat pengisytiharan palsu akan dikenakan tindakan di bawah Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam 1999. Sementara bagi warga asing dan warga negara Malaysia dari Semenanjung atau Sabah atau Labuan, mereka akan dikuarantin di hotel selama 14 hari dan akan diambil ujian COVID-19 pada hari kedua dan ke-10 dengan kos ditanggung sendiri. Warga negara Malaysia yang berasal dari Sarawak akan dikenakan HSO selama 14 hari dan diambil ujian COVID-19 pada hari kedua dan ke-10 dan kos akan ditanggung kerajaan negeri. Individu yang mempunyai sejarah perjalanan balik dari Sabah atau Labuan sejak 10 September lepas dinasihati membuat pemeriksaan dan saringan sekiranya mempunyai gejala. Kes positif COVID-19 di Sarawak setakat semalam kekal 706 kes. Penubuhan Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak milik Kerajaan Negeri telah mendapat kelulusan dan sokongan daripada Kementerian Pendidikan KPM. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong menegaskan demikian bagi menolak dakwaan yang mengatakan penubuhan sekolah berkenaan adalah bertentangan dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996 iaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah kerajaan. Datuk Seri Michael menjelaskan bahawa penubuhan sekolah berkenaan telah diperincikan kepada KPM dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Dedahnya sekolah berkenaan adalah bukan sekolah kerajaan dan syarat di bawah Akta Pendidikan 1996 itu tidak relevan untuk dilaksana di sekolah terbabit. Beliau juga berkata penubuhan itu juga telah mengambil kira beberapa faktor dalam memastikan tiada kesalahan melibatkan undang-undang dilakukan. Menerusi kenyataan beliau menambah penubuhan sekolah menengah antarabangsa ini bagi memberi peluang kepada pelajar cemerlang dari keluarga berpendapatan rendah untuk mendapat pendidikan setaraf antarabangsa dengan kos ditanggung kerajaan negeri. Kawasan perumahan Darul Hana akan menjadi perintis kepada penggunaan meter pintar untuk kemudahan air dan elektrik. Menteri Muda Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, melalui penggunaan meter pintar, pemilik rumah boleh memantau kadar penggunaan utiliti mereka secara dalam talian. Selain itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata sistem satu bil juga akan dilaksanakan berbanding bil-bil secara berasingan seperti yang dikeluarkan oleh setiap agensi bertanggungjawab di seluruh Sarawak ketika ini.
Beliau memberitahu penggunaan meter pintar dan sistem satu bil terbabit adalah selari dengan projek pembangunan perumahan Darul Hana yang berkonsepkan bandar pintar yang diliputi teknologi rangkaian 5G. Dalam perkembangan lain, beliau mendedahkan bagi mengekalkan nama kampung tradisi di perumahan itu, penduduk kampung-kampung terlibat mencadangkan jalan utama atau lorong dalam kawasan perumahan diletakkan dengan nama kampung. Pun kita masih kekalkan nama kampung mengikut jalan-jalan yang ada. Jadi nama-nama kampung yang ada di kampung seberang hilir masih kekal. Kemungkinan jalan utama, jalan besar itu akan diberikan nama-nama kampung kita. Tapi kita tidak menamakannya kepada 13 buah kampung, tapi hanya mengecilkannya kepada 6 kampung saja. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu nama 6 buah kampung terbabit termasuk Bintawa Ulu, Semarang dan Gersik. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai memberitahu demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan ke tapak projek terbabit di Kuching. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate semalam atas tuduhan menipu dalam urusan jual beli kereta membabitkan jumlah RM223,450 yang dilakukan dari tahun 2007 hingga 2014. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil JSJK Sarawak, Superintenden Maria Rasid menerusi kenyataan mendedahkan tertuduh 45 tahun membuat pengakuan tersebut di hadapan Magistrate Muhammad Faizal Cik Saad dan Magistrate Sharifah Fatimah Azurawan Ali. Tertuduh didakwa atas 26 pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak melebihi 10 tahun dan dengan sebat jika sabit kesalahan. Tertuduh yang berasal dari Kuching sebelum ini ditahan di Kuala Lumpur pada 14 September lalu oleh pasukan polis dari JSJK Bukit Aman dan Sarawak. Superintenden Maria berkata tertuduh turut melakukan penipuan di daerah Sibu dengan menawarkan kepada mangsa penjualan beberapa buah kereta. Ujarnya tertuduh menghilangkan diri selepas menerima wang daripada mangsa menerusi pemindahan wang yang dilakukan secara berperingkat. Mahkamah menetapkan 19 Oktober depan untuk sebutan semula kes dan tertuduh kini ditahan lanjut di penjara Puncak Borneo. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus amalkan penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup separuh muka semasa berada di kawasan awam. Bersama kita mencegah penularan wabak COVID-19. Saya Vanessa Mering, jumpa lagi.